Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad untuk menjelajah ke seluruh negeri Selangor untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan beberapa pandangan dan juga penerangan terutama mengenai kedudukan, ancaman dan juga cabaran orang Melayu yang kita hadapi bukan hanya di Selangor tapi di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya bagi latar belakang sikit pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah jadi ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Renggam yang sekarang di Batu Tiga lah. Lepas tu saya pernah menjadi ahli Parlimen Shah Alam. Kalau tuan-tuan ingat, saya yang melawan saya. Halo, okey. Saya yang berhadapan dengan saudara Izam Makno pada masa itu dan kemudian dua sepenggal saya berada di Parlimen Sepang. Dan yang paling saya dalam pemikiran saya bila kita berhadapan dengan isu yang kita hadapi dengan ini ialah pengalaman saya semasa pengurusi Backbencher Club Parlimen Malaysia pada tahun 2003. Kita melakukan pemetaan semula dia panggil gerrymandering dalam kawasan Pilihan Raya ni. Kerana pada masa itu wakil DAP di parlimen cuma saya ingat dalam 12-13 orang je. So dia dah tak jadi signifikan. Jadi apa pun undang-undang ataupun apa pun usul yang kita luluskan selalunya mendapat kelulusan penuh. Tak sempat pun nak belah bagi dapat sokongan majoriti sebulat suara. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kalau tuan-tuan lihat dan semak punca kuasa yang ada di dalam parlimen, ada 74 wakil daripada Perikatan Nasional ini yang hanya dua je ahli berhormat dia bukan merupakan orang Islam, iaitu Ronald Gandhi daripada Beluran Sabah dan seorang ahli biju daripada Sarawak. Tapi 72 campur 2 ni dia tidak memberikan apa-apa makna daripada segi punca kuasa yang ada dalam negara ini. Kerana dalam parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua pihak. Satu pihak pembangkang, satu pihak kerajaan. Tapi kita semak pada hari ini, siapakah bilangan yang mewakili pihak kerajaan? Pada hari ini ada 40 perwakilan Democratic Action Party DAP sebagai pihak kerajaan, dan ada lebih kurang 31 ke 32 parti multiracial, iaitu Pakatan Keadilan Rakyat. Ada 32 ke 33. Kemudian entah apa gila Zahid Hamidi ni dia ada 30 kerusi, tolak 2 kerusi daripada FCA, 1 kerusi daripada MIC, tinggal 27, tolak beberapa daripada Sabah, cuma tinggal 19 daripada yang mewakili perwakilan ahli parlimen yang berasaskan pada orang Melayu dan Islam yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Dan mereka ini membentuk kerajaan. Jadi mereka ini adalah di pihak kerajaan. Dan 74 ini adalah di pihak pembangkang. Punca kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, Profesor mungkin boleh betulkan saya kalau saya tak berapa betul, bahawa segala hasil yang dipungut oleh kerajaan ini yang dikumpulkan
yang dinamakan wang yang disatukan. Yang wang disatukan ini yang nak dibelanjakan, dianya mesti mendapat kelulusan daripada mesyuarat ahli jemaah menteri, kabinet. Dan kabinet ini adalah pembentukan daripada perwakilan DAP, perwakilan PKR dan juga perwakilan daripada UMNO dan termasuk daripada Sabah dan Sarawak. Mereka ni membentuk kerajaan, membentuk kabinet. Dan ketua kabinet ni adalah Perdana Menteri. Dan wang yang disatukan, yang nak dibelanjakan, yang disebut sebagai belanjawan tahunan ni, sebelum diputuskan di dalam kabinet, mestilah dirunding dengan DAP, mestilah dirunding dengan PKR, mestilah dirunding dengan stakeholder yang ada dalam kerajaan. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, kalau ada apa-apa peruntukan yang berhubung kait dengan apa-apa perkara lah, kalau tidak dipersetujui oleh DAP, tidak mungkin dia dapat dilaksanakan. Walaupun dia bukan Perdana Menteri, walaupun dia kata bahawa ya kita sekarang ni dah jadi orang baik, kita tak nak tuntut Menteri Kewangan, kita nak buat secara berhemah, kita ikut je apa yang Anwar Ibrahim nak, kita ikut je apa yang Zahid Hamidi nak. Cakap boleh tuan-tuan. Tapi bila dia punya part of execution ni, satu perkara yang tidak menasabah. Kerana kabinet inilah yang akan meluluskan segala perkara yang berhubung kait tentang peruntukan perbelanjaan hasil daripada semua pungutan cukai dalam negara kita, dan juga perkara-perkara yang berhubung kait untuk memberikan hasil kepada negara kita, terutama sumbangan dividen yang dibuat oleh Petronas dan juga sumbangan daripada JLC kerajaan itu. Wang yang disatukan ini nak dibelanjakan, mestilah diputuskan oleh kabinet. Dan kemudian kabinet akan mengangkatkan benda ini kepada parlimen untuk mendapatkan kelulusan daripada parlimen. Itu dia proses yang berjalan. Macam YB Syafiee tadi cakap, dalam untuk melaksanakan secara sistem penyampaian yang akan memberikan kesan yang baik kepada rakyat, mesti ada perkara yang dia punya, kalau kita sebutnya takbir urus yang baik dan cekap, barulah dia boleh memberikan keberhasilan. Saya sebut perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan menentang orang Cina, tak sekali, ataupun bangsa-bangsa lain. Dalam kita punya proklamasi orang Melayu ni, dalam proklamasi orang Melayu ni, kita berasa insaf, kita rasa sedar bahawa hasil daripada perpecahan kita, hasil tidak daripada kesepakatan kita, kita bukan hanya merupakan suara majoriti dalam negara kita, tetapi kita boleh disebut, kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara luar lain, kita ini adalah super majority. Jadi kalau kita ni super majority, macam mana kita boleh hilang punca kuasa yang ada dalam negara kita pada hari ini? Ini persoalannya. Kenapa Melayu tak boleh bersatu padu? Kerana kita super majority. Hari ini ada ahli parlimen Melayu 74 orang. Melalaklah kau kat situ. Sampaikan nak tuntut soal, orang kata kesamaan. Kalau ahli parlimen daripada pihak kerajaan dapat peruntukan sekian-sekian, bukan peruntukan peribadi, peruntukan yang dibelanjakan untuk menguruskan rakyat dalam kawasan parlimen kata, sepatutnya benda yang sama patut dibagi kepada ahli parlimen pemanggang, kerana dia pun mewakili rakyat. Tapi tak.
Kenapa tak boleh berlaku? Saya kata dengan tuan-tuan, kerana perkara itu mesti diputuskan dalam mesyuarat kabinet. Kalau dalam mesyuarat kabinet nak diputuskan belajar sama rata, dia kata ingat, dulu masa Jawatan berkuasa, masa kita DAP di luar kerajaan, kita pun serupa tak dapat peruntukan yang sama. Prinsip yang sama boleh tak dipegang pada situ? Mesti boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menyerulah, berpesan kepada suara super majority ini, orang Melayu dan orang Islam, supaya bersatu padu mengumpulkan segala kekuatan kita ini. Pertama, kita untuk menentukan bahawa punca kuasa ini berada di pihak super majority, kerana kita merupakan bangsa trust. Kita yang menjadi backbone kepada negara kita ini. Kalau kita merupakan bangsa trust, kalau kita merupakan negara yang berasas kepada tulang belakang ni, kalau kita jadi pemain simpanan ni, rosak ke tak rosak? Rosak lah kan? Apa option yang kita ada? Melainkan kita bersatu padu. Dan pada hari ini, dalam pilihan raya negeri ini, kita ada peluang yang terbesar dalam untuk menterjemahkan kuasa super majority. Orang Melayu dan orang Islam secara across the board, negeri Selangor ni hampir 70%. Ini majority ke super majority? Super majority. Tapi macam mana kita tidak boleh berkuasa? Sudah hampir daripada 2008. Dan tuan-tuan tahu macam mana seksa payah dan jeritnya. Ada di kalangan kawan-kawan kita ni pernah berpengalaman bekerjasama dengan mereka. Kalau nak tahu macam mana payah dan jerit ni, macam mana Tun Mahathir nak menguruskan Lim Guang Eng ni sebagai Menteri Kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menentang DAP ni bukan kita menentang orang Cina, tetapi secara hakikatnya di Selangor pada hari ini, hampir 95% daripada orang Cina, dia tidak memilih calon ataupun parti yang mewakili orang Cina yang lain seperti MCA ke gerakan, tapi dia tetap untuk bersama dengan DAP. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita semak dalam perlembagaan DAP, tuan-tuan pun boleh buka Google online, pergi semak perlembagaan DAP. Saya bukan nak buat fitnah atau bercakap, saya nak bercakap tentang soal fundamental, soal asas dalam perlembagaan DAP ini, secara mauduknya, secara core businessnya. Perjuangan DAP ini untuk mengembalikan Malaysia ini untuk menjadi negara sekular asal. Dan undang-undang yang berasaskan kepada sekular asal ini adalah merupakan undang-undang yang tertinggi di dalam negara ini. Tuan-tuan faham apa dia sekular? Prof, tuan-tuan faham tak apa itu sekular? Saya bagi satu contoh bagaimana empire Islam, empire Osmania Turki yang 600 tahun, 650 tahun, yang pada satu ketika telah pun menjelajahi dan menaluki Andalusia. Kalau di Eropah telah pun sampai ke hampir ke Vienna, ke Hungary. Dan mereka lah yang mengurus takbirkan
3 kota suci, iaitu di Jerusalem, Masjid Al-Aqsa, Madinah Munawwarah dan Mekah, di Mekah, tuan-tuan. Dan daripada segi kemajuan kerajaan Osmaniyah Islam ini, daripada segi teknologinya, dia ke hadapan. Dia bina pada masa itu pengangkutan darat. Dia panggil Hijaz Railway. Daripada Istanbul merentas semua padang pasir sampailah ke Mekah, ke Madinah. Begitu. Apa sebab? Pasal puncanya, runtuhnya kerajaan Islam Osmaniyah ni, bila one single man by the name of Mustafa Antartuk ambil alih kepimpinan Turki, dan dia sebut bahawa urus takbir Turki ini mesti berasaskan kepada sekular. Maknanya tidak boleh mencampur adukkan urusan agama di dalam urus takbir negara. Dan hari ini kita boleh rasa, oh, kalau pergi ke Istanbul, pergi ke Bursa, pergi ke Anatolia, oh, kita tengok memang dia maju. Tapi tuan-tuan, masa zaman Erdogan ni je lah baru kita nampak bahawa dia punya ahli parlimen, mana yang perempuannya nak berhijab, baru boleh dia. Sebelum ni tak boleh. Dan keruntuhan nilai-nilai murni dan moral, masalah yang pada hari ini menghantui dan mula telah pun meresap dalam negara kita ini, masalah nilai moral yang berhubung kait tentang LGBTQ, yang laki-lakinya boleh berkahwin dengan laki-lakinya, yang perempuannya boleh berkahwin dengan perempuan. Ini sudah menjadi masalah besar di dalam negara Eropah, dan budaya ini telah mula menular. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara pokok yang ingin saya berbicara pada hari ini, pada malam ini, negara sekular asal yang diperjuangkan oleh DAP ini, kita wajib bangun untuk menentangnya. Sebab apa? Kalau perkara ini berlaku, dia adalah bertentangan dengan perkara 31 dalam Islam sebagai agama persekutuan dalam negara. Ini tak boleh diizinkan berlaku. Semasa saya menjadi presiden backbencher, saya study dia punya perlembagaan. Tapi pada masa itu dia punya intensity ni kita tak bagi attention. Kerana kita tahu kita ada kuasa super majority. Kalau dia nak membincangkan, mengutarakan perkara-perkara yang berhubung kait tentang untuk mereka menjadikan Malaysia ini sebagai negara sekular, kita boleh just ignore je. But today we cannot ignore, sebab dia ada punca kuasa. Dan cara macam mana dia menguruskan punca kuasa dia, tuan-tuan, banyak perkara yang dia boleh lakukan. Dan oleh kerana PKR ini, yang dia punya PMX ni sebagai presiden ni, kalau tuan-tuan ingat dan imbas kembali, dia satu ketika betul dia bos saya. Saya pernah jadi Esko Pemuda UMNO Malaysia dengan Najib dan masa zaman Anwar Ibrahim. Tapi bila UMNO memecat dia sebagai timbalan presiden, dia bukan macam KJ dengan Syaril ni. Dia kata dia keluar kejap je. Dia keluar kejap, dia buat podcast.
Anwar tak keluar kejap. Apa dia buat? Dia buat rumah baru dia. Rumah baru dia apa? Dia sebut anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Kadazan, anak saya, anak Murud, anak saya. Maka lahirlah Parti Pakatan Rakyat ini yang berasaskan kepada konsep multiracial. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan semak Perlembagaan PKR dalam perkara 58. Dalam perkara 58, Parti Keadilan Rakyat ni dia betul-betul nak memperjuangkan keadilan dan kesamarataan dalam Malaysia ini. Dia sebut mesti berlaku adil daripada segi kuasa, daripada segi segala-galanya kepada Sabah, kepada Sarawak, dan dia tak sebut Semenanjung Persekutuan Tanah Melayu. Dia sebut Semenanjung Malaysia. Kalau sebelum wujudnya Malaysia, mana ada Semenanjung Malaysia? Dia sebut Semenanjung Persekutuan Tanah Melayu. Kalau tuan-tuan semak daripada segi undang-undang tubuh kerajaan ni, dia ada 3 kategori. Pertama, dia panggil the Street Settlement State, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura pada masa itu. Kemudian dia ada Federated Malay State. Dia kata dan Unfederated Malay State. Dia tak sebut Federated Malaysia State. Ada? Tak ada. Kan? Yang ini dia tak nak mengaku, dan hakikat ni tanah aku ni, tanah kita ni, warisan datuk nenek kita ni, ancestor kita ni, daripada zaman kerajaan Majapahit, daripada zaman kerajaan Melayu Islam yang berada di Melaka itu, dengan siap dia punya struktur urus takbir, dengan siap dia punya temenggung yang untuk memungutkan hasil dia. Yang itu dia kata, you forget about your roots, you just focus on the multi-racial and religion, yang Malaysia ini adalah merupakan multi-racial. Macam mana kita orang Melayu boleh terima argument ini? Kita tak boleh terima. Jadi kita menentang mereka ini bukan kerana soal peribadi. Soal peribadi, kalau tentang perangai ke apa, itu antara you dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. You selesaikanlah masalah tu. Kan? Ini soal dasar, soal prinsip. Yang saya jadi heran, pelik bin ajaib ni, kerana sahabat saya ni, Zahid Amidi ni, semasa saya sama dia dengan ahli jemaah menteri, dia menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia yang menjaga hal ehwal agama negara. Takkanlah dia tak tahu apa yang DAP perjuangkan ni tentang sekular. Takkanlah dia tak sedar apa yang dilakukan oleh Parti Keadilan Rakyat ni, yang berasaskan kepada racial dan multi religion punya kedudukan. Tentu dia faham kan tuan-tuan? Agak faham ke tak faham dia? Dia buat tak faham. Pasal apa? Pasal dia nak selamatkan diri dia. Betul tak? Kau nak selamatkan diri kau, tak apalah, itu hak kau lah. But janganlah bakar UMNO ni yang memperjuangkan bangsa, agama dan negara. Itu yang kita tak boleh terima. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, UMNO ni dah ke laut dah. Tak nampak dah dia punya macam mana dia nak kemudi ni. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini semua tidak akan menyelesaikan masalah kita. Melainkan kalau kita mengembalikan punca kuasa ni kepada golongan, saya sebut super majority.
golongan super majority. Siapa dia super majority? Apa agama dia? Dan perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Betul ataupun tidak? Jadi apa yang rasisnya kita bercakap tentang perkara tentang super majority ni? Betul tak? Tak ada, no apology. 5 minit boleh. Dia memang dah nak landing dah. Patut kalau tak cakap tadi dah landing dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, merumuskan ini, punca kuasa ini, kita terima hakikat ini mesti melalui proses demokrasi. Itu cara yang halal, cara yang diizinkan untuk melalui proses demokrasi dalam pilihan raya ini. Tuan-tuan, kita dah tunggu pilihan raya negeri Selangor ni 5 tahun 2 bulan. Satu rekod yang terpanjang. Saya tak pernah jadi wakil rakyat 5 tahun 2 bulan. Ada satu penggal tak sampai 4 tahun, 3 tahun 8 bulan dah ada election. But yang ini super panjang. Jadi kalau super panjang, golongan super majority ini mesti mengembalikan punca kuasa kerajaan negeri Selangor ini kepada golongan super majority. Untuk itu tuan-tuan, Selangor baru kita bangkit. Boleh tak tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Seri. Saya tengok pendengar-pendengar tak bertoleh, tidak bergerak kepala, fokus sangat. Jadi saya takut lajak sampai ke 12 malam. Kita ada lagi 2 orang. Alhamdulillah, insya-Allah Datuk Seri kita akan tarik balik. Kita akan bawa heret hingga 12 hari bulan. Boleh Datuk Seri Terima kasih. Insya-Allah. Kita jumpa. Yes. Ya. Terima kasih sekali, maklumat yang sangat terperinci dan mendalam sekali tuan-tuan. Itulah saya sebutkan tadi, kita ada